Salam sejahtera, terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Apabila Rafizi Ramli dipanggil ahli parlimen Pondan, ini reaksi Rafizi Ramli. Adakah dia koyak? Adakah dia akan keluar dewan? Adakah dia akan terjerit-jerit? Adakah dia akan membalas dengan maki hamun? Adakah dia akan menangis? Dan adakah dia akan membalas dengan jawaban yang luar biasa pedasnya? Rupa-rupanya, ini yang dibuat oleh Rafizi ketika beliau dipanggil sebagai ahli parlimen Pondan ataupun MP Pondan semasa berada di parlimen. Rafizi kata, saya tak koyak. Siapa yang pernah memanggil secara berseloroh atau pura-pura tersalah cakap ialah Anwar Musa. Apabila Anwar Musa ejek MP Pondan, Rafizi kata, saya tak koyak. Saudara-saudara sekalian, bahkan pada ketika itu Rafizi kata dia tidak marah, bahkan dia pun tidak keluar dewan. Saya tidak menggunakan standing order, kata Rafizi lagi. Tetapi walaupun satu ketika dahulu bekas ahli parlimen Ketere Tan Sri Anwar Musa mengejek ahli parlimen Pondan, salah MP Pandan, katanya, konon untuk buat lawak dan terang-terang melanggar peraturan mesyuarat. Saya tidak menggunakan standing order, kata Rafizi. Bahkan beliau menjawab, beliau kata, saya hanya menjawab, umur Ketere tak jauh beza dengan umur ayah saya. Dan rakyat melihat akhlaknya pada usia itu, kata beliau. Jadi, tak tahulah mana yang lebih pedas. Adakah Rafizi perlu teriak-teriak, terjerit-jerit, itukah yang lebih pedas? Ataupun jawaban Rafizi ini lebih pedas daripada pedang? Pedang bermata dua lah, lebih kurang macam tu. Dia tidak menjerit, dia pun tidak membalas, tapi dia hanya jawab, umur Ketere tak jauh beza dengan umur saya, umur ayah saya. Dan rakyat melihat akhlaknya pada usia itu. Anda faham maksudnya? Anda selidikilah sendiri. Anda cuba fahamilah apa maksud di sebalik jawaban Rafizi itu. Rafizi kata, saya tidak koyak bila Anwar Musa ejek MP Pondan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membidas tindakan ahli parlimen Perikatan Nasional keluar sidang Dewan Rakyat semalam. Kata Rafizi, dia sentiasa cuba menjaga tata susila, malah tidak menggunakan peraturan mesyuarat di parlimen apabila ahli parlimen Ketere Anwar Musa pada ketika itu memanggilnya ahli parlimen Pondan dan bukan Pandan. Saya miss acara wajib parlimen di parlimen. Saya miss acara wajib Perikatan Nasional di parlimen. Walk out lagi. Walaupun baru semalam titah yang di Pertuan Agong pasal adab di parlimen, katanya. Rafizi memetik pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang dilaporkan berkata semalam, hanya kerana mereka mempunyai majoriti, mereka melakukan apa yang mereka mahu, tapi mengikut prosedur yang tanpa mengikut prosedur yang telah ditetapkan sejak sekian lama. Rafizi mendakwa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri tanpa kepastian majoriti sokongan di parlimen dan pengerusi itu telah mengisytiharkan darurat serta menggantung parlimen. Sepanjang saya menjadi ahli parlimen pembangkang, saya tak pernah bangun guna perbahasan dengan menggunakan standing order atau peraturan mesyuarat. Saya tak pernah ganggu perbahasan, kata Rafizi, dengan menggunakan standing order, seperti yang berlaku dengan pembangkang sekarang. Walaupun pada satu ketika bekas ahli parlimen Ketere Tan Sri Anwar Musa mengejek ahli parlimen Pondan, salah Pandan, konon untuk buat lawak dan terang-terang melanggar peraturan mesyuarat. Saya hanya menjawab, umur Ketere tak jauh beza dengan umur ayah saya. Dan rakyat melihat akhlaknya pada masa itu, katanya. Rafizi menekankan masa yang diperuntukkan untuk ahli parlimen berucap adalah singkat, hanya sekitar 5 hingga 7 menit. Gunakanlah peluang itu untuk menyampaikan perkara yang substantif, lebih-lebih lagi jika pembangkang, kerana ketika itu sahajalah peluang untuk kita pamerkan kemampuan kita
mentadbir dengan cetusan idea yang lebih baik dari kerajaan. Malangnya, pembangkang ada selalunya ketandusan idea untuk membahaskan perkara-perkara yang substantif. Akhirnya mereka melengahkan dan mencuri masa dewan dengan perkara remeh-temeh yang berlegar sekitar standing order, selalunya atas alasan mengelirukan dewan, padahal mereka yang mudah terkeliru. Walaupun tugas speaker dewan menjadi lebih sukar dan tekanan darah naik sepanjang masa, amalan walkout oleh Perikatan Nasional ini akan memakan diri jika tidak berjaya memparlemenkan fungsi pembangkang di parlimen, kata Rafizi lagi. Semalam ahli parlimen Iskandar Putri DAP Liu Ching Tong juga menyifatkan alasan pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai kurang munasabah. Bantahan ahli parlimen Perikatan Nasional itu susulan yang dipertiwa Dewan Rakyat Johari Abdul membenarkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan penerangan sesi ucapan tahniah dan ikrar taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Biasanya para menteri mengumumkan dasar dan menjelaskan keadaan melalui kenyataan parlimen yang umumnya dibuat di sebelah pagi, walaupun ia tidak semestinya pada waktu pagi sahaja. Kenyataan parlimen itu bertujuan menjunjung kasih dan mengucapkan terima kasih kepada di-Pertuan Agong yang sebelumnya serta menyambut Yang di-Pertuan Agong baru. Ini bagi memastikan kenyataan persidangan itu direkodkan, khususnya karena ia merupakan sidang parlimen yang pertama sejak Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memegang tampuk pemerintahan. Namun pembangkang yang merasakan diri sangat bijak telah membangkitkan isu remeh berhubung kenyataan parlimen Perdana Menteri yang dikatakan sepatutnya dibuat waktu pagi dan bukannya petang, dan selepas itu membuat keputusan pula untuk keluar dewan beramai-ramai, kata Liu pada satu kenyataan. Liu memaklumkan Perdana Menteri berada di luar parlimen pada awal pagi semalam untuk menyambut kehadiran rakan sejawatnya dari Kamboja, yaitu Hun Manet, yang mengadakan lawatan rasminya yang pertama ke Malaysia. Hanya di sebelah petang barulah Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat hadir ke parlimen, katanya lagi. Itulah dia saudara-saudara sekalian, jawapan Rafizi apabila beliau diejek MP Pondan. Dia tidak koyak, tapi dia tetap bertahan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam semua. Saudara-saudara sekalian, kita digemparkan di Dewan Rakyat hari ini apabila Wan Saiful Wanjan cuba menerbitkan kekeliruan dengan mengatakan bahwa dia kononnya telah didatangi oleh seseorang untuk menyokong Anwar Ibrahim, lalu ditawar pula dengan satu sogokan bernilai 1,7 juta ringgit. Mula-mula saya membaca laporan ini, pendedahan di parlimen ini, mendengar kenyataan Wan Saiful, terkejut juga. Tidaklah terfikir sehingga ke dalam mana kesannya. Rupa-rupanya pendakwaan ataupun dakwaan Wan Saiful tentang perkara ini bukannya membawa kesan negatif kepada kerajaan, bukannya membawa kesan negatif kepada Anwar Ibrahim terutamanya, tetapi ia telah pun sendiri datang menyusahkan Wan Saiful sendiri. Ini kerana telah diberitahu sebentar tadi, belum sampai sejam atau selepas sejam beliau mendedahkan tentang sogokan 1,7 juta itu SPRM telah buat kerja. Jadi kita ucapkan tahniah syabas kepada SPRM kerana cekap di dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Tidak berlengah-lengah, bukan seperti biasa menunggu laporan polis baru mereka bertindak. Kali ini tanpa menunggu laporan polis, SPRM terus menghubungi Wan Saiful. Mereka hubungi dengan beberapa perkara yang saya rasa mungkin mahu mereka
rungkaikan. Mungkin pertama ialah siapa orang yang mendatangi Wan Saiful itu untuk mahu memancing, kononnya untuk menyokong Anwar Ibrahim, dan duit 1,7 juta itu yang mana Wan Saiful nyatakan kononnya daripada digunakan untuk memancing ahli parlimen, lebih baik digunakan untuk kebajikan rakyat. Bahasanya macam seakan-akan hero, tapi bahasanya sebenarnya menyusahkan dirinya sendiri, membahayakan diri Wan Saiful sendiri. Ini apabila SPRM mendapat perkara begitu, ada pendedahan seperti itu, pastilah SPRM nak tahu itu unsur sogokan, itu ada unsur rasuah. Yang menjadi masalah kepada Wan Saiful ialah nanti bila dia siasat, dia perlu memberitahu cerita sebenar, siapa orang yang dijumpai, dan silap-silap hari bulan dia perlu ke mahkamah untuk menceritakannya. Jadi bukankah itu satu masalah besar kepada Wan Saiful? Kekecohan tercetus hari ini apabila Wan Saiful Wanjan mendakwa dia ditawarkan habuan untuk menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Wan Saiful yang juga merupakan ahli parlimen Tasik Gelugur mendakwa dia ditawarkan peruntukan 1,7 juta untuk kawasannya. Tetapi apa yang menarik saudara-saudara sekalian ialah apabila beberapa netizen, atau kita cakap berpuluh-puluh netizen dalam ruangan komen di channel saya, di konten berita-berita yang lain, mereka bertanya, apa pentingnya Anwar Ibrahim mau dapatkan sokongan daripada Wan Saiful? Masih ramai lagi ahli parlimen lain yang boleh dipancing kalau betul anak dipancing. Kenapa pula Wan Saiful yang dipancing? Walhal Wan Saiful ini adalah orang yang kita boleh cakap tegar, penyokong setia kepada Muhyiddin Yassin. Jadi kenapa mahu pula pancing dia? Bukankah lebih baik pancing orang yang kurang setia? Di dalam Perikatan Nasional, saya rasa ada lebih ramai orang yang lebih tidak setia berbanding Wan Saiful. Tapi kenapa pula Wan Saiful? Aha, itu pertama. Yang kedua, 1,7 juta itu betulkah ada? Kalau ada, apa buktinya? Di mana tempatnya? Jangan-jangan nanti pula akan jadi fitnah. Nah, silap-silap hari bulan, pegawai-pegawai Anwar Ibrahim atau ahli-ahli parlimen yang lain pula akan buat laporan polis supaya Wan Saiful disiasatlah pula. Ini yang paling membahayakan. Jadi Wan Saiful yang cuba untuk mencipta persepsi, cuba untuk memanaskan keadaan. Nah, sebab perkara seperti ini ialah perkara popular. Bila itu perkara popular, maka semua orang pun mau gunalah, mau pakailah kan. Sebab paling senang mendapat sokongan. Lalu bagaimanapun kata RSN Raya PH Jelutung, beliau menggesa Wan Saiful membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah atas dakwaannya itu. Kata Raya, kalau kamu anak jantan buat laporan SPRM, tak payahlah Raya. Belum lagi Wan Saiful buat laporan polis, laporan SPRM. SPRM dah sendiri datang minta laporan daripada Wan Saiful. Jadi Raya tak payahlah buang masa kerana SPRM sudah pun menghubungi Wan Saiful untuk minta laporan dan bukan buat laporan. Haha. Sementara itu Wan Saiful juga dicabar jika berani mengulangi tuduhannya itu di luar parlimen. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul kemudian meminta Wan Saiful untuk menghentikan dakwaan berkenaan. Salah satu di komen di ruangan komen, Brown Falcon kata, sembang bolehlah, kebanyakan ahli politik Malaysia ini sembang kari saja banyak. Hanya mahu sokongan, tapi ada yang tidak buat kerja, buang masa saja, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Teruk betul perangai pembangkang. Terjerit-jerit dan amat biadab. Itu komen daripada salah seorang pemimpin parti politik UMNO. Beliau terkejut dengan tindakan ahli parlimen pembangkang yang telah pun
dianggap oleh beliau sebagai biadab, perangai teruk dan tidak beradab. Ini apabila keadaan di parlimen baru sahaja selesai, kebawah duli yang maha mulia yang di-Pertuan Agong bertitah supaya menjaga adab dan teladan, dan juga menjadikan Dewan Rakyat itu adalah dewan yang mulia. Mereka sudah ambil pusing ataupun sudah buat hal. Kemarin kita dikejutkan dengan tindakan ahli parlimen daripada pembangkang keluar dewan. Belum apa-apa, baru sehari. Bayangkan kalau sudah 20 hari, apa lagi yang boleh berlaku? Baru sehari mereka sudah bertindak keluar dewan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Puad Zarkasi menyifatkan pembangkang masih dengan budaya lapuk mereka seperti terjerit-jerit ketika sidang Dewan Rakyat berlangsung. Semalam, ahli parlimen Brok Pembangkang bertindak keluar dewan selepas tidak berpuas hati kerana mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mematuhi peraturan mesyuarat. Susulan kejadian itu, Puad berkata tindakan pembangkang adalah sesuatu yang biadab. Ketika Perdana Menteri baru memulakan ucapan menjunjung kasih kepada Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-16, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Memang teruk, pembangkang, kata beliau, amat biadab keluar dewan ketika Perdana Menteri ke-10 baru mula ucapan menjunjung kasih kepada kebawah duli yang maha mulia Yang di-Pertuan Agong ke-16. Pembangkang macam tidak boleh dinasihati. Titah perasmian Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Sultan Ibrahim cukup jelas, kata Puad. Tidak masuk akal. Penggubal undang-undang tidak ikut peraturan. Ucapan menjunjung kasih pun jadi kecoh, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Protes oleh ahli parlimen pembangkang itu dibuat. Susulan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul membenarkan Anwar yang juga ahli parlimen Tambun untuk menyampaikan penerangan menteri berkaitan ucapan tahniah dan ikrar taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ucapan terima kasih kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah. Menurut Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tindakan Anwar memberikan penerangan tersebut di tengah-tengah sesi perbahasan titah diraja adalah menyalahgunakan sokongan majoriti yang dimiliki oleh kerajaan. Mengulas lanjut, Puad yang juga bekas ahli parlimen Batu Pahat berkata, kerajaan membawa usul menggunakan peraturan 14 dalam kurungan 2. Ia diundi. Masalahnya pembangkang masih dengan budaya lapuk. Terjerit-jerit, kata-kata kesat dan mencelah tidak ikut peraturan, dianggap hero dan berprestasi tinggi. Elok speaker semak balik peraturan mesyuarat 44 dalam kurungan 2. Apakah ahli yang digantung boleh ditarik balik segala kemudahan mereka dalam tempo penggantungan itu? Ujarnya. Dalam pada itu, Puad juga mengimbas kembali tentang penggantungan ahli parlimen yang pernah berlaku sebelum ini. Gobind Singh Dio Puchong dan Fong Poh Kuan Batu Gajah pernah digantung lama dan hilang segala kemudahan ahli parlimen mereka. Gobind dapat balik gaji dia atas perintah Mahkamah Persekutuan. Elok peraturan ini dikaji semula. Jangan bazir duit pembayar rakyat. Hadir parlimen hanya buat kecoh. Bidas beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, pembangkang juga dianggap derhaka kepada Agong, tidak beri laluan Perdana Menteri ucap tahniah dan taat setia. Itu adalah satu lagi laporan yang dipetik daripada Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, satu perkara yang kita tertarik dengan gesaan dan juga cadangan daripada Puad ini ialah apabila dia kata, kalau speaker Dewan semak semula peraturan mesyuarat 44 dalam kurungan 2. Apakah ahli yang digantung boleh ditarik balik segala kemudahan mereka dalam tempo penggantungan itu? Kerana beliau mengambil duluan, iaitu Gobind Singh Dio dan juga ahli parlimen Batu Gajah pernah digantung lama sehingga segala kemudahan mereka sebagai ahli parlimen ditarik, termasuk gaji dan perkara-perkara lain.
Bukankah itu lebih baik untuk dapat mendidik dan mengajar ahli parlimen supaya lebih berhati-hati dan menjaga adab mereka? Gobin hanya dapat balik gajinya atas perintah Mahkamah Persekutuan. Jadi kata Puan, elok peraturan ini dikaji semula. Jangan bazir duit pembayar cukai. Hadir parlimen hanya buat kecoh, merugikan, kata Puan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.